Bila kita main tepi-tepi tu, tengok keranda bersusun 3 lah. Zaman itulah, zaman nakal kita tak berani jadi keranda. Tengok dia besi keranda tu dah cabut dengan orang lagi. Lepas nakal tak. Sebab takut keranda. Tengok lagi selera. Bukan dia lagi selera. Jadi bila hukum Tuhan tetap berjalan, kita haji. Orang boleh buat dosa mudah-mudah, tak peduli halal haram ke, sapu je. Jadi lantaran itu bila Allah pesan dalam ayat tadi, kena berhukum dengan hukum Tuhan, itulah tanda orang-orang. Jadi ingat bila kita berhujah dengan manusia yang menolak hukum Tuhan, beritahu pada dia manusia, hukum Tuhan ni dia didik jiwa kita. Jangan cakap zalim. Jangan cakap zalim. Sebab orang bercakap zalim ni dia tak faham. Bila kata pencuri gerak tangan, zalim. Zalim kalau tengok sebelah pihak nampak macam zalim. Kesian kat pencuri tak. Yang kita pergi kesian kat pencuri tu pasal apa? Kita tak kesian dekat orang yang kena curi. Jadi kalau tengok dua-dua pihak, fair lah. Memang hukum Tuhan cukup adil. Jadi tugas kita, Allah kata kamu buat saja, jalankan. Benda sudah ada, jalankan. Baik, itu yang pertama firman Allah. Yang kedua disebut lagi dalam ayat lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi yahkum bainahum an yaqulu wa ata'u. Sesungguhnya adalah perkataan apabila mereka dan mereka itulah orang-orang yang berjaya dunia dan akhirat. Jadi bila kita diseru ke arah hukum Allah ni, kita anggukkan saja sami'na wa ata'na, cukup. Sebab bila seruan yang datang itu mengajak kita pada Islam, bila seruan yang datang itu mengajak kita mendekatkan dan mengabdikan diri pada Allah, tugas kita ialah sami'na wa ata'na, dengar dan terus taat. Jangan dengar tapi lawan. Yang ni yang masalah akan timbul. Jadi tuan-tuan tolong kenang-kenang balik jasa-jasa Allah, jasa-jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jasa orang-orang lain. Sebab kadang-kadang manusia ni dia mungkin kerana kejahilannya dia bercakap. Macam dulu jadi kes di sebelah Anak Bukit di Kedah. Masa election pilihan raya kecil dululah. Bila kawan-kawan ajak pada Islam, beritahu pada orang tua-tua di tepi-tepi bus stop kan, mari kita balik pada Islam, baru sepatah dua je dia terus potong cakap. Dia kata macam ni lah, tak payah nak syarah bab Islam ni, nak tanya satu je, apa jasa Nabi Muhammad, tu je. Orang tua-tua di kampung-kampung kan. Jadi yang pergi cakap ni budak-budak muda lah, macam saya ni. Dia kata, Ustaz, kami ni urut dada ya. Kalau kira geram ni bubuh penumbuk sekali, undi ke mana, polis sudah. Jadi tuan-tuan, sebab apa? Sebab kesian. Dia boleh tanya pula mana, apa jasa Nabi Muhammad. Itu soalan. Kawan-kawan kita tak jawab. Bila tak jawab, dia bantai soalan nombor 2. Dia kata satu lagi lah nak tanya sebelum kita bersurai ni. Dia kata jalan raya ni Nabi Muhammad ke yang buat? Wah, lagi hebat. Dia tuduh kata jalan raya ni Nabi Muhammad ke yang buat. Ini JKR ni bukan Nabi Muhammad yang buat. Jadi pasal apa jadi macam ni tuan-tuan? Jahil satulah. Mudah-mudahan Allah ampunkanlah dosa orang tua ni. Mudah-mudahan. Mungkin kerana mereka jahil. Yang keduanya tuan-tuan, sebab apa? Sebab otak mereka dan manusia Melayu yang lain telah disogokkan dengan benda itu. Sikit-sikit jalan raya kan, sikit-sikit jalan raya, sikit-sikit balai raya, lepas tu naik taraf jadi hantu raya. Itu dia main raya dulu, lama-lama hantu raya.
Sebab dah disogok dalam kepala. Sikit-sikit je kan nak jalan raya, kami nak jalan, kami nak itu, kami nak ini, disogok. Yang jasa Islam dia tak nampak. Yang kita bawa Islam ditolak dulu dia. Yang mana bawa duit, bawa utang, bawa jalan raya, itu jadi. Masuk ke situ. Dan sekali apa jadi? Orang-orang dia kata, kalau itu hujan panjang tak bagi betul. Sebab Allah dah ajar kaedah. Bila kami bertemu dengan orang-orang jahil, qalu salam. Itu dia punya teori. Kamu hujah dengan orang jahil, Allah kata qalu salam. Cakap orang jahil itu mudah-mudahan kamu selamat. Sebab kita yang ada yang itu berhujah dengan orang jahil dan mengapa kita ikut turun daripada orang jahil. Jadi akhirnya tidak. Tak boleh. Dia menggelegak. Bila dia cakap macam itu menggelegak. Jadi bila tak tahu jom pangkal cerita, tak usah cakap lah. Dia boleh tanya jasa Nabi Muhammad. Yang dia pergi Mekah tiap-tiap tahun itulah jasa Nabi Muhammad. Yang boleh dia sambut raya puasa, raya kurban, itulah jasa Nabi Muhammad. Banyak lagi jasa Nabi Muhammad. Dia boleh duduk dalam surau, dia boleh duduk dalam masjid, itu jasa Nabi Muhammad. Tapi dia tak nampak. Sebab perangai mereka disogok dalam kepala dia dengan pembangunan dan benda-benda lain, sama macam Abu Jahal yang pernah buat dekat Nabi. Abu Jahal sama juga tuan-tuan. Dia cakap apa? Dia kata, wahai Muhammad, kalau betul kau Nabi, tolong buat paip air, siram kami punya pokok tamar. Dia ingat Nabi apa benda ke? No. Dia nak suruh Nabi buat projek terusan. Masuk celah pokok tamar, paip, dia duduk kat rumah orang kaki, tap tekan switch, air keluar kat pokok tamar. No. Kalau Muhammad boleh buat yang ni, kami beriman. Tek kucing ni penipu lah. No. Tak usah termerah lah kan. Cakap buat-buat ni memang beria sangat. Tapi bila kita cerita Islam, langsung tolak mentah-mentah. Abu Jahal, itulah punca dia masuk neraka. Dia cabar Nabi, kalau betul kau Muhammad, buatlah kami kebun-kebun. Dia nak kira projek. Dia nak kira benda-benda yang seronok dengan dunia. Akhirnya Nabi tak layan benda tu. Banyak kerja lain Nabi nak buat. Nabi nak sebarkan Islam, nak ejak pokok tamar, banyak kerja Nabi. Jadi tuan-tuan, itulah minda yang terkepung oleh Abu Jahal dan diwarisi turun-temurun sampai kiamat. Jadi sebab itulah bila disuruh berhukum dengan hukum Allah, kita kena buat. Dan apa yang disebutkan tadi, orang-orang beriman bila orang ajak pada Islam mesti dengar dan taat. Jangan lawan, jangan komplain tak memasal, ni tak sah. Maki orang tentu pasal jangan, kan? Maki siapa-siapa lah, maki bini Nabi ke apa, tak salah. Rambut dah merah satu hal, betul kalau maki pula bini Nabi kan. Yang dimaki pula bukan calon-calon manusia, namanya Khadijah. Khadijah ni tuan-tuan, kita baca sejarah dia sikit. Nak tengok macam mana mulianya satu orang manusia yang bernama Khadijah. Riwayat sebutlah, kita ambil riwayat yang biasa lah. Isteri Nabi ada 9 orang. Baik, dalam 9 ini, dalam 9 isteri Nabi ini, Nabi kata yang paling dia sayang ialah Khadijah. Bukan Nabi tak sayang yang lain, Nabi paling sayang. Aisyah pun sayang, Hafsah pun sayang, Ummu Salamah pun sayang, ramai lagi lah. Isi-isi Nabi lain semua dia sayang. Paling sayang Khadijah. Dan Nabi pernah beritahu, soal kasih sayang ini tidak boleh dibuat secara adil. Tuan-tuan, warak macam mana pun, bab kasih sayang tak boleh fair satu dengan lain, tak boleh. Tak percaya, cuba berpoligami. Kalau berani, buatlah. Nak kena kuntang dengan bini tu, cubalah. Tapi kalau tak nak lah, tak teringin lah kan, tak payahlah Ustaz, seorang pun tak larat jaga dah ni. Kalau tak larat poligami, tengok anak kita 6-7 orang sekarang. Kita ada anak 5 orang, 6 orang, 7 orang. Sama tak kasih sayang? Tak sama. 7 tu sayang, tapi nombor 2 ni paling sayang. Kan? Ada yang nombor 2, ada yang nombor 3, ada yang bongsu, ada yang angah, ada yang sulung. Dia tak tentu. Sebab benda ni hati punya cerita ni, bukan fizikal. Ini cerita dalaman.
Kasih sayang ni perasaan. Perasaan tak boleh dibagi seorang 10%, tak boleh. Baik, itulah Nabi kata paling sayang Khadijah. Kita ada anak 7 orang, paling sayang nombor 2. Tak tahulah apa hal, tapi tengok muka dia memang jatuh hati lah. Dia melintah je boleh RM2 kan, tak buat apa-apa pun. Dia melintah je, ambil RM2 ayah tersaja nak bagi pula. Hari-hari melintas RM2 punya masa. Hak yang anak sulung ni yang agak-agak liar sikit, minta RM2 tak apa. Lambat dapat, soal siasat dulu. Kau nak buat apa RM2 ni? Nak beli barang apa kau nak beli? Inilah ayah untuk sekolah je lah. Barang sekolah tu apa? Banyak barang sekolah. Pen je nama apa? Tanya yang memang RM2 je pasal. Lepas tu dah habis puas hati soalan, suruh picit bahagian badan dulu. Kau buat refleksi dulu baru dapat. Buang 10 minit peluh tak keluar, potong 50 sen, setengah-setengah. Sebab apa? Ini cerita kasih sayang. 7 anak tak sama kasih sayang tu. Anak lelaki anak perempuan tak sama. Jadi Nabi pun 9 isteri dia, Khadijah yang paling sayang. Sebab apa Nabi sayang Khadijah? Ada sebab, bukan saja-saja je. Sebab nombor 1, kerana Khadijah lah isteri yang paling banyak melahirkan anak Nabi. Daripada 7 anak Nabi, 6 Khadijah lahirkan. Tolak Ibrahim aja seorang, yang lain semua Khadijah lahirkan. Ibrahim lahir daripada Mariatul Qibtiyah. Seorang lagi isteri Nabi bernama Mariatul Qibtiyah, seorang perempuan berbangsa Arab Qibti daripada Mesir. Nabi kahwin dengan Mariatul Qibtiyah, dapat anak lelaki nama Ibrahim, meninggal kecil. Yang anak lelaki Nabi semua meninggal waktu kecil, yang perempuan hidup sampai besar. Jadi tuan-tuan, 6 dengan Khadijah, seorang je dengan Maria, yang lain semua tak ada anak. Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah semua tak ada. Itu kehebatan Khadijah. Dan jangan lupa pula isteri-isteri Nabi digelar dengan Ummul Mukminin. Itu satu gelaran yang paling besar, ibu bagi segala orang-orang beriman. Itu darjat mereka. Dan jangan lupa satu lagi kehebatan Khadijah ini tuan-tuan. Pernah satu hari Jibril turun ke bumi, jumpa Nabi. Selesai urusan wahyu dengan Nabi, jumpa pula Khadijah. Apa Jibril cakap? Jibril kata, wahai Khadijah, Allah Ta'ala kirim salam dekat kamu. Habis. Kalau Allah Ta'ala kirim salam dekat Khadijah ni, tuan fikir sendiri, bukan calang-calang punya manusia. Tak sama kalau ustaz kirim salam kat tuan-tuan, tak sama. Katalah anak murid saya Cam kan, siapa yang dah lama tak datang. Saya pun jumpa kawan-kawan ni, Syekh entah beritahu kawan kita ni cakap ustaz kan salam. Itu kan salam suruh datang kuliah tu. Bukan kan salam rindu ke tak ada, suruh datang kuliah. Mana selalu duduk depan ni tak nampak ni kan, 3 minggu dah tak nampak ni. Jumpa dia cakap Ustaz Rahim kan salam. Dia tahu, dia dengar dia nak jawab pun mengeletar juga. Sebab ni ustaz mesti perli aku lama tak nampak kan. Itu lain. Ini Allah kan salam dekat Khadijah. Habis. Sayangnya Allah, mulianya Allah bagi kemuliaan dekat Khadijah. Tiba-tiba ada makcik mana tak tahu ni, pumpam dia bagi dia lanyaknya cukup-cukup kan. Ni malam ni ada lagi rancangan tu, Selasa. Lanyak cukup-cukup, besok tu minta maaf. Baru ni dalam Al-Kuliah pun minta maaf sekali lagi. Al-Kuliah baru ni kan tajuk dia artis Islam. Kupasan cantik, Ustaz Jin Samsudin bagi memang bagus, Ustaz Jin, dan dengan Ustazah Bahiyah pun bagi memang best. Ujung sekali dia selit masuk nak buat clearance balik. Tiga jaga juga kan, dia nak clearkan balik isu ni. Telefon lah kawan ni daripada Perak masa tu, perempuan-perempuan, saya sebenarnya tak ada niat langsung. Niat langsung macam mana boleh keluar pula cakap tu. Dan sebenarnya Khadijah itulah idola saya. Saya dengar ni macam salah channel pula, TV aku rosak ke apa, Jadi tuan-tuan, bila dia cakap macam tu, kalau betul dia ikhlas minta maaf, alhamdulillah, kita pun lapan ada. Tapi jangan hari ni beria depan TV minta maaf, besok pam buat lagi, patut hina pula orang lain. Itu tak nak. Sebab artis Malaysia banyak perangai ni macam tu. Terlepas aja besok keluar khabar minta maaf, besok pun buat lagi, patut minta maaf balik. Main-main aja benda tu.
Jadi kalau betul-betul diinsaf dan jadikan Khadijah tu idola dia, ubah dulu perwatakan diri itu. Memang bila orang cakap kubur kata mari, Umar kata pergi, dia tanya, dengar ke kubur cakap apa tu? Dia boleh tanya pula orang, dengar ke kubur cakap? Memang tak dengar. Kalau dengar tak ada artis tau. Memang tak dengar. Sebab Nabi kata yang dengar kubur bercakap ni binatang ya? Binatang dengan makhluk lain. Yang tak dengar manusia dengan jin je. Lain daripada tu semua dengar. Bagi formula dia. Jadi kerana itulah tuan-tuan sekalian, bila diajak kepada benda-benda yang baik, sami'na wa ata'na. Dengar baik-baik apa perkara baik yang nak dikhabarkan itu, kemudian kita taat terus. Macam mana sahabat Nabi dengar apa Nabi cakap, dia angguk aja, jalan terus. Nabi kata jom kita pergi hijrah ke Madinah, sahabat pakai angguk, jalan. Tak ada cerita banyak. Tak ada kata Rasulullah macam mana ladang-ladang tamak kami, siapa nak jaga? Ni unta-unta 3-4 ekor macam mana nak buat ni? Nak jual kan, siapa nak beli? Kak lagi nak pikul kan, lambat pula, bising pula unta ni kan, Abu Jahal dengar pula. Tak ada komplain. Nabi kata hijrah aja, pakat-pakat balik malam tu semayang sunat, fikir baik-baik, ini urusan Allah Rasul, arahan Allah Rasul, angguk kepala, jalan terus. Bawa apa ada selai sepinggang, tinggal rumah sawah ladang ni, jalan. Sebab sami'na wa ata'na. Dan kerana itulah sahabat diangkat ke satu makam yang begitu tinggi, satu darjat yang begitu tinggi, sehingga mereka dimuliakan oleh Allah, mendapat gelaran radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha pada mereka dan mereka redha kepada Allah. Jadi kita hari ini nak jadi mukmin dan muslim yang sejati, nak jadi orang-orang Islam yang boleh menjadi contoh pada masyarakat lain. Jadi sebab itu tuan-tuan, kuncinya mestilah belajar. Mengaji dalam surau ni, ini satu kemestian. Baik mengaji di surau, di masjid, madrasah, di rumah, usrah ke apa benda lah, asalkan program itu berbentuk pengajian, dia alu-alukan. Itu yang kita nak, biar masyarakat kita makin hari makin ramai. Sebab surau kita canggih, tapi kalau orang tak ada, tak hebat. Kalau sekadar sembahyang balik aja pun tak canggih juga. Kita nak orang duduk, dengar kuliah baik-baik, ambil iktibar. Sebab benda-benda ni yang boleh menyelamatkan kita daripada masyarakat. Allah akan tanya semua yang kita buat. Duduk dalam kuliah Allah akan tanya, saya mengajar Allah akan tanya, kita cakap ni buat ke tidak, semua akan disoal. Cuma yang penting, kitalah orang-orangnya yang pernah saya sebut pada bulan lepas. Saya tuan-tuan lah orang-orang yang bertanggungjawab mengimarahkan surau dan masjid di kawasan kita masing-masing. Nak harap orang lain yang tak pernah datang ni, payah sikit lah. Jadi kita lah yang orang kata maintain, yang kekalkan kehadiran tiap-tiap hari. Mari datang, mari datang. Kalau boleh ajak lagi orang, seorang dua kawan-kawan. Penuhkan surau-surau. Sebab apa? Mengaji ni cukup mustahak. Jangan buat tindakan yang di luar batasan. Contoh luar batasan ni, tak datang mengaji, itu satu hal. Tak nak mengaji satu, yang kedua tak nak datang satu hal, yang ketiga hasut orang tak nak datang pun satu hal, yang keempat anti pada majlis ilmu pun satu penyakit, dan yang paling bahaya sekali yang kelima, halang orang nak mengaji. Dan lebih dahsyat lagi, halang ustaz nak mengajar. Yang tu lagi tu. Mungkin tuan-tuan ada dengar cerita daripada ustaz-ustaz. 2 minggu ini, sebelah Selangor paling hebat sekali gangguan ialah di Shah Alam. Dalam soal mengganggu ustaz-ustaz, menangkap ustaz-ustaz ni, 2 minggu ni Shah Alam punya main. Pergi ceramah Shah Alamnya, itulah cerita. Nak menangkap orang lah. Gombak setakat ni alhamdulillah, adalah sikit-sikit aja kan, taklah hebat sangat. Tapi di belah Shah Alam, dia punya gangguan cukup dahsyat. Nak tangkap ustaz kuliah subuh ada, nak tangkap ustaz kuliah maghrib